Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah ada Mus, wakil Gen Anak Muda. Baik, sekejap lagi tuan-puan, kita akan mula sekejap lagi. Kita menunggu kawan-kawan kita. Kita menunggu kawan-kawan kita masuk dulu. Dalam 2-3 minit kita akan mula. Kita meraihkan kawan-kawan kita, terutamanya pihak penganjur. Pihak penganjur Gen Surau Ceras dan anak muda daripada Ceras. Kita menunggu sekejap. InsyaAllah kita akan sambung tajuk yang ke-7, Allah Ta'ala yang ke-7. Sifat yang ke-7 ataupun ciri yang ke-7 iaitu qudrah. InsyaAllah hari ini kita nak bincang ciri yang ke-7 yang bernama qudratun. Sifat ataupun ciri Allah yang ke-7 iaitu qudrah. Baik, kita mula slow-slow tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du.
InsyaAllah kita seperti yang telah kita maklum pagi ini, permintaan daripada kawan-kawan kita surau ceras baru yang biasa kita baca kuliah bulanan di surau sana, Paku Imam. InsyaAllah hari ini permintaan anak-anak muda kita supaya kita sambung dalam musim PKP ini secara online. InsyaAllah kita akan sambung kita baru masuk sifat yang ketujuh. Kita baru masuk sifat yang ketujuh iaitu qudrah. Tempat lain yang kita baca hampir nak khatam iaitu di Putrajaya, surau Abdul Rahman bin Auf di Putrajaya itu dah hampir kita nak khatam. Di surau ceras ini kita baru mula masuk sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh. Saya rasa mungkin suara saya okey. Saya rasa sebab saya guna telefon baru ni, telefon lama ni tuan-tuan. Telefon ni memang telefon lama. Telefon yang tak pernah buat live. Sekarang ni anak-anak online hari ni pun diorang belajar online. Jadi gadget ni tak cukup gadget lah. Berebut gadget. Ada yang guna laptop, ada yang guna handphone. Jadi tinggal yang cak ayam je lah kat kita ni. Saya harap boleh dengar. Kalau tuan-puan rasa tak clear, boleh komen tak clear. Baik, kita dah ada wakil penganjur kita, Nazrin Mu'in, Syekh Nazrin Al-Fadil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar? Baik, sihat walafiat. Alhamdulillah. Kita doakan semua tuan-puan juga di luar sana diberi kesihatan yang baik, dibebaskan daripada segala wabak bencana yang menimpa kita, terutama COVID-19, minta jauh. Baik, kita terus tuan-puan. Kalau tak berapa clear suara dan gambar, tuan-puan boleh komen. Kita akan mula terus ke muka surat yang ke-16 dalam tajuk baru, iaitu ketujuhnya qudrah. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang kitab kita ini, ketujuhnya daripada 13 sifat yang dibahaskan di dalam kitab kita ini, kitab Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi ini, setakat 13 ciri sahaja ataupun 13 sifat sahaja. Adapun sifat maknawiyah tidak dibahaskan di dalam kitab kita ini. Kenapa? Kerana kitab kita ini lebih fokus kepada asas ataupun level yang fardu ain. Level fardu ain untuk melepaskan tanggungjawab orang awan melepasi level ataupun standard fardu ain. Baik, Mama Kamal sound clear, alhamdulillah. Kalau dah clear, alhamdulillah. Baik, ketujuhnya daripada 13 sifat qudratun, erti qudrah. Baik, qudrah ni seperti biasa tuan-puan, nama sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Ketujuhnya sifatnya tu sifat Allah Taala yang bernama qudrah. Jadi qudrah itu seperti biasa ismun. Nama bagi sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun zat dia berada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun panggilan ataupun ibarat yang kita panggil ini, qudrah ini merupakan ibarat, ungkapan ataupun nama untuk mempermudahkan kita panggil. Ada ungkapan, ada panggilan, ada nama. Ada nama itu merujuk kepada musamma ataupun merujuk kepada diri, sifat yang berada di zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, nama sifat yang bernama qudrah. Qudrah ini nama sifat yang berada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak bahas pada hari ini tuan-puan, insya-Allah pada hari ini yang kita nak bahas, dalam kitab kita ini ringkas dia menceritakan dua benda. Yang pertamanya makna qudrah, yang keduanya dia cerita sedikit peranan ataupun takluk ataupun fungsi qudrah. Dua benda yang asas di dalam sifat ma'ani. Berartinya erti qudrah, wajib bagi Allah Ta'ala itu ada sifat qudrah. Baik, sebelum kita faham makna wajib,
Kita sebut sekali lagi tuan-puan, pembahagian sifat ataupun pembahagian ciri yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala ini selalu kita sebut ulama membahagikan kepada 4 komponen. Yang pertamanya sifat ini, 13 sifat ataupun 20 sifat ini dikelaskan oleh para ulama kepada 4 klasifikasi, 4 kategori ataupun 4 komponen utama. Yang pertamanya dipanggil sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada diri Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu sahaja, nama dia wujudun. Yang kedua dipanggil sifat yang keduanya tuan-puan dipanggil apa? Dipanggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sifat yang dengan makna ternafi. Makna dia itu yang dikehendaki dengan sifat ini, makna apa tuan-puan? Makna ternafi ataupun tidak ataupun tak. Ada berapa? Ada 5. Kidan, baqa, sampailah wahdaniyah. Kidan, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Kelima-lima sifat ini dia berada di dalam komponen, dalam kategori sifat, pembahagian sifat yang bernama salbiyah, iaitu sifat yang ternafi pada diri Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna apa? Dengan makna tidak. Sebab tu kita kena bukti tidak. Kita dah bahas sebelum daripada panjang lebar, jadi kita tak nak sebut, tak nak ulang lagi dia punya makna. Just kita nak remind ataupun kita nak ulang sebagai peringatan kepada kita, kudrah ini berada di dalam komponen yang mana. Baik, settle dah 2 pembahagian sifat yang kita dah bahas, ada 6. 6 sifat itu berada dalam 2 komponen. Pertama ialah komponen wujud, sifat nafsiyah. 1, yang kedua sifat salbiyah, ada 5. Dan yang ketiganya adalah sifat ma'ani. Yang ketiganya adalah sifat ma'ani. Ma'ani ini plural ataupun jamak daripada makna. Makna mufrad, ma'ani itu jamak. Ma'ani dia ada berapa? Sifat ma'ani ada 7. Baik, kita dah bahas juga tuan-puan banyak kali di dalam kuliah-kuliah kita sebelum daripada ni. Makna sifat ma'ani itu apa dia? Iaitu sifat yang jenis ada, yang jenis wujudi, yang boleh dikesan dengan panca indera kita. Itu dia panggil sifat wujudi. Dan kita dah sebut, saya tak silap saya sebelum daripada ni, kita dah ulas banyak kali tuan-puan. Kita kena faham yang kata wujudi, pembahagian wujudi dan konsep wujudi. Barulah kita clear. Kenapa? Kerana kita nak masuk sifat ma'ani bermula daripada qudrah sampai kalam. Kesemuanya, 7 sifat ini dia termasuk di dalam kategori ma'ani ataupun sifat yang jenis ada yang boleh dikesan dengan panca indera kita. Maka kita kena tahu konsep umum ma'ani untuk memudahkan atau untuk lebih clear kepahaman kita berkaitan dengan konsep ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Sebab apa tuan-puan? Sebab kita sedang belajar ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Maka untuk lebih mantap kepahaman kita, lebih tahqiq, sebab itulah kita sebagai info tambahan, walaupun dia tidak termasuk dalam hal ihwal fardu ain, tetapi sebagai info tambahan, kita kena faham untuk memantapkan kepahaman kita pembahagian ciri ini yang dibahagikan oleh ulama 4 komponen besar. Kenapa dibahagikan 4 itu? Kenapa? Kerana untuk lebih kita clear. Apabila kita faham ke-7 ini dia berada dalam komponen wujudi ataupun komponen sifat ma'ani, kita kena faham apa dia sifat ma'ani secara umum. Maka kita kena faham apa dia tuan-puan ma'ani ni, kita dah bahas sebelum daripada ni. Ma'ani kita kena faham makna dia. Apa yang disebut sebagai makna ataupun ma'ani. Yang kedua kena tahu pembahagian ma'ani. Dan yang ketiga secara umum kita tahu apa konsep ma'ani. Ini benar-benar yang asas untuk membantu kita lebih clear, lebih jelas dan lebih mantap kepahaman kita berkaitan dengan konsep ataupun ciri-ciri ma'ani. Kerana kita sedang membincangkan ciri-ciri ketuhanan ataupun sifat-sifat ketuhanan yang ada pada Tuhan. Dan ciri itu lebih khusus kita bincang hari ini mula kita masuk sifat ma'ani yang ada pada diri ataupun zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka secara sepitah lalu kita ulang tuan-puan sebelum kita masuk makna qudrah.
Sebelum kita faham qudrah, sebelum kita faham ta'alluq ataupun peranan qudrah, kita kena tahu qudrah itu berada dalam komponen mana supaya dia lebih clear. Qudrah itu tuan-puan, dia satu sifat yang berada di dalam kategori ataupun komponen sifat ma'ani. Apa dia ma'ani? Ma'ani ni kita panggil sifat yang boleh dikesan, sifat yang jenis ada yang boleh dikesan menggunakan panca indera kita. Kita tak bagi contoh kerana kita dah bagi banyak contoh sebelum daripada ini. Kita ulang hari ini sepuan, ulang secara umum saja tanpa mendetailkan untuk menjimatkan masa kita. Itu dia punya makna ataupun dia punya pengertian ma'ani untuk mudah kita faham. Apabila kita sebut sifat ni sifat apa? Sifat ma'ani. Apa dia ma'ani? Ma'ani ini merujuk kepada sifat yang jenis ada yang boleh dikesan dengan ataupun menggunakan panca indera kita. Dia jenis ada yang boleh dikesan dengan panca indera. Seperti kita bagi contoh apa dia tuan-puan? Kita bagi contoh sifat yang ada pada jirim. Sifat yang ada pada jirim. Ataupun kita panggil Arab. Kita ini putih. Maka putih itu sifat bagi apa? Sifat bagi jirim. Sifat bagi kita. Putih itu sifat bagi baju. Maka putih itu dia termasuk ma'ani atau amrun i'tibari. Putih itu dia termasuk sifat wujudi. Termasuk sifat ma'ani. Putih itu termasuk sifat termasuk sifat ma'ani. Kenapa termasuk sifat ma'ani? Kerana putih itu statusnya jenis ada yang boleh dikesan menggunakan panca indera kita. Kita boleh nampak. Panca indera menggunakan mata, maka sifat ma'ani ni kita boleh kesan melalui penglihatan. Kita boleh nampak putih. Maka apabila kita boleh nampak putih, maka putih itu sifat yang jenis ada yang termasuk di dalam sifat ma'ani. Baik. Begitu juga contoh sifat yang ada pada diri Allah. Sifat yang jenis ada pada diri Allah, kita panggil sifat wujudi, ialah termasuk sifat ma'ani. Hanya 7 ini. 7 ini sahaja dalam 13 sifat yang kita bahas dalam kitab kita ini, dia tak bawa maknawiyah. 7 yang terakhir dia tak bawa. Dia hanya fokus kepada 13 hasah sahaja. Menurut metodologi ataupun tariq Asy'ariyah. Dia membawa 13 sifat, dan dalam 13 sifat, 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah dan 7 sifat ma'ani. Maka 7 sifat ma'ani ini yang dipanggil sifat wujudi yang boleh dikesan dengan panca indera kita. Mana contoh tuan-puan? Contoh dia, kalau contoh ciri ketuhanan, qudrah sampai kalan, itu sifat yang jenis ada yang boleh dikesan dengan panca indera kita. Qudrah ini satu sifat yang ada pada diri Allah yang boleh dikesan, yang boleh dilihat, yang boleh didengar. Kalau sekiranya Allah buka kasyaf kita. Inilah pahaman mazhab sunnah wal jamaah. Kita boleh melihat diri Allah dan kita boleh melihat ciri ataupun sifat yang ada pada diri Allah, yang bangsa, yang jenis ma'ani, yang jenis wujudi. Yang mana? Yang merujuk kepada sifat ma'ani yang 7. Kalau Allah buka kasyaf kita di akhirat kelak, di syurga kelak, kita boleh nampak diri Allah. Kita boleh nampak sifat yang ada pada diri Allah. Ciri yang ada pada diri Allah. Yang bernama qudrah boleh nampak. Yang bernama iradah boleh nampak. Yang bernama kalam kita boleh nampak. Kenapa? Kerana kesemuanya 7 ini sifat yang jenis, statusnya jenis ada, dan apabila sifat itu wujudi, maka dia boleh dikesan dengan panca indera kita. Itu makna ma'ani ataupun dia panggil wujudi. Kita tak mendetailkan seperti dalam kuliah-kuliah yang sebelum daripada ini kita dah detail. Baik. Pembahagian kita sebut secara umum saja. Kita pernah detailkan, tak silap di Sarah kita dah detailkan. Kita dah detailkan makna dari sudut fiqh, makna dari sudut ilmu kalam. Kita dah detailkan. Dan pembahagian ma'ani. Pembahagian ma'ani
Jadi ma'ani ni tuan-puan, sifat ma'ani ataupun dia panggil pembahagian wujudi. Dengan bahasa lain mudahnya kita panggil pembahagian wujudi. Kita tahu yang kata sifat ma'ani itu termasuk sifat yang jenis ada yang boleh dikesan dengan panca indera. Maka sifat yang jenis ada ataupun dia panggil sesuatu yang ada ini, dia terbahagi pula kepada dua. Ini secara mudah untuk kita faham. Secara mudah untuk kita faham, pembahagian sesuatu yang ada itu ataupun sesuatu yang wujudi itu, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama apa? Yang pertama dia panggil sesuatu yang ada pada luaran. Ini kita dah bahas juga sebelum daripada ni secara detail. Kita sebut secara umum hari ni, secara ulangan, untuk membantu kita lebih clear, lebih mantap, lebih taqiq, lebih daqiq dalam tajuk qudrah ini. Satunya sesuatu yang ada pada luaran, kita panggil wujud, wujudun fil kharij. Iaitu sesuatu yang dapat dikesan. Sesuatu yang dapat dikesan dengan panca indera yang 5. Sesuatu yang dapat dikesan dengan panca indera yang 5. Ini kita panggil apa? Kita panggil sesuatu yang wujudi. Wujudi itu pula fil kharij. Yang boleh dikesan secara zahir. Itu panggil fil kharij. Secara zahir. Seperti apa? Seperti warna dapat dilihat. Warna ini dapat dilihat. Maka warna termasuk apa? Termasuk makna. Warna itu termasuk makna ataupun termasuk salah satu daripada ciri ma'ani. Kenapa? Kerana dia ada pula boleh dikesan secara zahir, berdasarkan ataupun menggunakan panca indera yang 5. Ataupun contoh lain seperti suara dapat didengar. Maka suara kita panggil makna. Suara itu kita panggil apa? Kita panggil termasuk salah satu daripada ciri ma'ani. Kenapa suara termasuk ciri ma'ani? Kerana suara itu boleh didengar, boleh dikesan dengan menggunakan panca indera telinga yang Allah berikan kepada kita. Banyak contoh lagi, seperti contoh masin, manis. Itu semua contoh deria rasa kita itu termasuk ma'ani. Sejuk, panas, semua itu termasuk ma'ani. Baik, kita wujudun fil kharij. Benda ada ni, pembahagian ada, kita ulang sekali lagi. Kita dah sebut tadi makna ada, makna wujudi. Yang keduanya pembahagian wujudi, terbahagi kepada dua. Pertama wujudi fil kharij, dan yang kedua wujudi fi wujdan. Ini wujudi fi wujdan. Benda yang ada fi wujdan, yang boleh dikesan secara wujdan, secara dalaman. Bukan boleh dikesan menggunakan panca indera yang 5. Tetapi kita boleh kesan secara dalaman. Iaitu sesuatu yang dapat dikesan secara dalaman ataupun dalam diri manusia. Mana contoh tuan-puan? Banyak kita bagi contoh sebelum pada ni, seperti sakit ataupun demam kita. Seperti sakit ataupun demam. Sakit kita ataupun demam kita tak nampak tengok, tapi kita boleh tahu. Kita sendiri boleh teris kita ni sakit. Walaupun luaran itu orang tak mampu nampak sangat. Luaran orang tak boleh nampak sakit kita ni, tapi dalaman kita boleh. Dan yang kedua, contoh kedua apa? Contoh yang kedua, ciri yang termasuk ada, dan ada itu pula fi wujdan, termasuk ada yang boleh dikesan secara dalaman. Contoh kedua selain daripada sakit ataupun demam, contoh yang kedua adalah tenaga kita. Sifat qudrah yang ada pada diri kita. Tenaga yang ada pada diri kita. Rasa kuat hari ni, rasa lemah hari ni, rasa tak ada tenaga hari ni, rasa berenergi hari ni tuan-puan. Kita boleh kesan diri kita secara dalaman. Kerana kita, sifat qudrah dalaman kita itu,
dipanggil ma'ani ataupun dipanggil salah satu daripada sifat ma'ani yang boleh dikesan secara dalaman kita. Itu dipanggil contoh pembahagian sifat wujudi. Pembahagian sifat wujudi. Baiklah sekali tuan-puan, kalau kita bincang soal wujudi, kita sebut tadi ada 3 benda yang kita perlu tahu. Pertama, makna ma'ani ataupun makna wujudi. Yang kedua, kena tahu pembahagian wujudi. Dan yang kena tahu konsep wujudi. 3 benda ini jelas untuk clearkan kita, memantapkan kepahaman kita tentang sesuatu benda yang statusnya ada. Ataupun dalam bahasa ilmiah, dalam bahasa akademik disebut sebagai wujudi, asyai' wujudi, sesuatu benda yang ada. Suatu benda yang ada itu kita panggil, dan umumnya kita panggil ma'ani, ciri yang ada. Ciri yang ada ini yang boleh dikesan dengan panca indera. Lebih spesifik, kita panggil apa? Kita panggil syai', sesuatu yang wujudi. Sesuatu yang statusnya ada, bukan statusnya hanyalah hanyalah boleh dipaham, hanyalah boleh dianggap ada, bukan. Tetapi benda itu, benda yang real, benda yang confirm, ada. Maka kita nak faham benda ada ini, ada 3 benda yang perlu kita clear. Pertamanya kita kena faham makna. Yang kata makna wujudi itu apa? Ada itu apa dia? Wujudi itu merujuk kepada sesuatu yang ada, yang boleh dikesan secara panca indera. Itu dia panggil wujudi. Yang kedua, kena faham apa dia? Yang kedua, kita kena faham pembahagian wujudi. Supaya apa? Supaya kita tak keliru. Benda yang tak nampak, kita tak panggil wujudi. Sedangkan benda yang tak nampak tapi boleh dikesan, termasuk juga wujudi, cuma pembahagian dia termasuk wujudi fi wujdan, iaitu ada tapi boleh dikesan secara dalaman kita, seperti qudrah kita, iradat kita, perkata kita, orang panggil apa, tenaga kita. Qudrah tu tenaga kita, sakit kita, deman kita, itu semuanya dipanggil sifat yang ada, yang boleh dikesan secara dalaman. Baiklah sekali tuan-puan, kita nak sebut untuk lebih clear lagi. Yang ketiga, kena faham berkaitan dengan wujudi ini. Yang ketiganya ialah kita kena tahu konsep umum wujudi yang dijelaskan oleh para ulama. Konsep sesuatu yang wujudi ialah apa dia, konsep dia, ataupun bahasa moden kita boleh panggil ini formula yang ulama buat. Merujuk kepada apa? Apabila kita sebut sesuatu itu wujudi, maka konsep umum dia apa dia? Sesuatu yang wujudi ialah sesuatu yang sah dilihat. Sesuatu yang sah, sesuatu yang sah dilihat dan sah didengar, ataupun sesuatu yang boleh dilihat dan boleh didengar. Ini dia punya konsep umum dia. Dia panggil apa? Dia panggil kullu mawjudin. Kullu mawjudin yasihu an yura wa yusma. Sesuatu yang sah dilihat dan didengar. Baik. Ini penting. Kita konsep umum ini ataupun konsep wujud ini sangat penting untuk memahami bagaimana pegangan Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan Tuhan. Mana dia contoh tuan-puan? Konsep sesuatu wujud adalah sesuatu yang sah dilihat, boleh dilihat. Walaupun sekarang tak boleh dilihat, tetapi dia boleh dilihat. Inilah dalil dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, pegangan kita Allah Subhanahu wa taala, diri Allah boleh dilihat, dan ciri Allah, sifat ma'ani yang ada pada Allah boleh dilihat. Walaupun sekarang tak boleh lihat, tetapi dia mungkin, dia boleh, dia sah untuk kita lihat. Bila? Bukan sekarang, di dalam syurga, maka ahli syurga Allah Ta'ala akan memperlihatkan diri dia dan memperlihatkan sifat yang ada pada diri dia ataupun ciri yang ada pada diri dia. Tapi ingat, ciri mana? Ciri yang statusnya ada sahaja, yang boleh ataupun sah ataupun mampu ataupun boleh dilihat oleh makhluk, oleh kita. Kenapa diri Allah boleh dilihat? Sekarang diri Allah tak boleh dilihat, tetapi dia boleh dilihat, dia sah dilihat. Kenapa? Kerana konsep benda ada. Ini penting.
Konsep ini sangat penting untuk lebih clear berkaitan dengan pegangan kita. Sebab ada setengah firqah, pegangan mereka dalam akidah mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dilihat. Ini sangat penting. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, pegangan kita, diri Allah Ta'ala dan sifat ma'ani yang ada pada Allah Subhanahu wa taala boleh ataupun sah ataupun mungkin ataupun sah untuk dilihat. Kenapa? Kerana dia termasuk benda wujudi. Konsep wujudi. Sebab tu kembali kepada konsep wujudi, kerana konsep wujudi dia sah dilihat dan sah didengar. Sah dilihat dan sah didengar. Iaitu dia panggil kullu mawjudin yasihu an yura wa yusma. Setiap yang maujud itu boleh dilihat dan boleh didengar. Sebab itulah berdasarkan konsep ini maka sah dilihat diri Tuhan dan juga sifat ma'ani yang ada pada Tuhan. Kenapa? Kerana Tuhan itu termasuk sesuatu yang ada, walaupun Tuhan itu tidak berwarna, tidak berjisim, tidak berpattern, bercorak, design, tidak ada corak, tidak ada design, tidak ada pattern, tetapi dilihat dengan tiada kelakuan. Boleh dilihat dengan tiada kelakuan. Kenapa? Ini penting. Kerana untuk menjawab kenapa kita boleh melihat Allah di syurga nanti, kenapa ahli syurga boleh tengok Tuhan, boleh tengok diri atau boleh tengok diri Tuhan, boleh tengok ciri ma'ani yang ada pada Tuhan, tapi tengok dalam keadaan tengok yang tak serupa dengan baharu. Tengok yang tidak berwarna, tengok yang tidak berciri, tengok yang tidak berjirim dan tidak berbentuk, tidak berdesign. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tu mukhalafah. Dia panggil tengok Allah Ta'ala dalam bentuk tiada kelakuan. Kenapa? Kerana Allah itu mukhalafah, tak sama dengan baharu. Tapi poin dia, kata kunci yang kita nak jelas kepada tuan-puan, kenapa jawab isu boleh tengok Tuhan. Boleh tengok Tuhan, boleh tengok diri Tuhan, boleh tengok sifat yang ada pada Tuhan, sifat ma'ani yang ada pada Tuhan, kembali balik kepada konsep wujudi. Kerana Tuhan itu termasuk dalam sesuatu benda yang wujudi. Diri Tuhan wujudi, sifat ma'ani yang ada pada Tuhan wujudi. Apabila sifat ma'ani wujudi, maka sah untuk dilihat dan sah untuk didengar. Allah buka kasyaf kepada ahli syurga, boleh dengar diri Allah. Sekarang ni kita dengar ni tuan-puan hanya limited. Tapi apabila kita masuk syurga, Allah buka kasyaf diri Tuhan. Boleh dengar ciri ma'ani yang ada pada Tuhan. Apa yang kita boleh dengar? Kita boleh dengar kudrah yang ada pada Tuhan. Kita boleh dengar iradah yang ada pada Tuhan. Kita boleh dengar kalam yang ada pada Tuhan. Kenapa? Kerana Tuhan ini, kerana sifat ma'ani yang 7 ini, dia termasuk wujudi, dan apabila wujudi, dia sah untuk didengar dan sah untuk dilihat. Boleh lihat sifat kudrah dan boleh dengar sifat kudrah Allah Ta'ala bila? Iaitu ketika mana? Di syurga nanti. Baik, serta tuan-puan 3 benda sebagai asas untuk kita faham sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini kalau tuan-puan faham clear 3 asas sebagai basic untuk kita memahami kesemua tujuh ciri ma'ani. Terlebih dahulu kita kena faham konsep umum, iaitu apa dia wujudi, pembahagian wujudi, yang ketiga formula ataupun konsep wujudi. 3 benda ini tuan-puan insya-Allah membantu kita untuk memahami kesemua 7 ciri ma'ani ataupun 7 sifat ma'ani yang ada pada Tuhan, yang betul-betul ada pada Tuhan. Baik, terus kita akan masuk makna qudrah pada hari ini, dan juga yang kedua last sekali dia sebut fungsi qudrah. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, qudrah artinya wajib bagi Allah Ta'ala itu. Artinya wajib bagi Allah Ta'ala itu.
Baik, wajib bagi ini merujuk kepada rumus hukum akal. Permulaan ni biasa tuan-puan, dia akan mula dengan rumus hukum akal. Ini semua tuan-puan, orang panggil apa? Benda-benda teknikal yang perlu kita faham untuk kita memahami, sifat atau ciri ketuhanan. Kalau kita tak faham rumus sipir hukum akal, kita tak mampu untuk decide, tak mampu untuk menentukan, untuk setiap ciri yang ada pada Allah. Sangat penting. Sebab itu, dia bukan teknikal sebenarnya, dia fundamental. Dia termasuk memahami hukum akal adalah wasilah perantaraan untuk memahami ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Sebab tuan-puan, tanggungjawab setiap mukallaf, tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala yang Allah paksa kita, yang Allah minta ataupun yang Allah arahkan kepada kita untuk apa? Untuk mengenal Allah Ta'ala ini, proses dia, metodologi mengenal Allah Ta'ala melalui ciri yang ada pada Tuhan. Bagaimana kenal? Kenal dia iaitu untuk mampu ataupun pandai menghukumkan hukum setiap sifat dan ciri yang ada pada Tuhan. Bukan mengenal ciri yang ada pada Tuhan. Bukan mengenal hakikat sifat yang ada pada Tuhan. Bukan mengenal hakikat diri Tuhan. Tetapi mengenal ataupun tahu ataupun faham. Itu makna mengenal ni. Faham, tahu, menghukum ataupun menentukan hukum setiap sifat yang ada pada Tuhan. Sebab tu kita kena pandai, kita kena faham hukum akal, kena faham rumus hukum akal. Kenapa? Kerana itulah tanggungjawab kita. Kena Allah Ta'ala, Allah paksa supaya pandai menghukumkan setiap hukum sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh selalu kita sebut, contoh orang tanya kita, Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Apa kamu nak kata? Apa kamu nak hukum? Maka kita hukum, kita kena hukum sifat kudrah yang ada pada Allah. Bukan kita kena hakikat kudrah. Hakikat kudrah, tuan-puan, kita tak boleh kenal. Kenapa? Kerana hakikat kudrah, diri kudrah berada pada diri Tuhan. Kita tak boleh nampak. Kita tak boleh dengar lagi sekarang. Yang kita boleh nampak apabila kita masuk syurga. Kita boleh nampak diri kudrah yang ada pada diri Allah. Kita boleh nampak diri sifat kudrah yang ada pada zat Allah. Kita boleh dengar diri kudrah, diri sifat kudrah yang ada pada zat Allah Ta'ala. Bila? Di syurga nanti. Sekarang ini, kita tak boleh memahami, tak boleh tahu hakikat diri sifat yang bernama kudrah. Tapi kita nak faham macam mana? Kita kena faham hukum sahaja. Apa maksud hukum? Cara kita nak decide setiap sifat yang ada pada Allah. Apa kamu nak hukum sifat yang bernama kudrah yang ada pada Tuhan? Maka kita kena pandai hukum. Hukum ini maksud hukum akal. Akal kita putuskan mengikut cara bimbingan yang dibimbing oleh wahyu syara. Bukan akal kita fikir secara tak betul. Bimbingan akal kita ini selari dan selaras dengan wahyu. Maka akal kita akan memutus, tuan-puan, akal kita putus apa? Mesti ada sifat yang bernama kudrah di diri Tuhan. Maka mesti itu akal kita hukum. Bukan kata kudrah, tapi mesti ada sifat yang bernama kudrah. Itu akal kita hukum. Akal kita hukum, akal kita mengiyakan mengikut realiti yang sebenar yang ada pada diri Tuhan. Maka inilah yang kita panggil tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita tahu dan perlu kita sebarkan. Perlu kita bantu masyarakat di luar sana yang masih teraba-raba, yang masih bela tentang ciri-ciri ketuhanan, yang masih orang panggil tak berapa jelas tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab pengenalan tentang ciri ketuhanan. Dia tak tahu sebenarnya. Nak kenal Tuhan ni macam mana proses dia. Nak kenal Tuhan ni metodologinya macam mana. Inilah yang masyarakat kita masih teraba-raba dan masih bela, masih tercari-cari dan masih perasan dia kenal Allah. Tapi sebenarnya pengenalan dia terhadap ketuhanan masih tidak mengikut acuan yang dirintis oleh para ulama kita. Ingat tuan-puan, batulah benda basic, rumus, dia akan mula dengan rumus hukum akal. Bagi kita pandai setiap sifat yang ada pada Tuhan, hukum akal kita pandai. Ini mesti ada. Ini mesti sungguh. Itu kita dah pandai. Ini mesti tak.
Ini mesti tak sungguh. Itu semuanya rumus hukum akal yang telah kita belajar dulu. Saya menggunakan bahasa saya untuk tuan-puan mudah faham. Saya menggunakan dua istilah saya, iaitu rumus hukum akal ataupun sifir hukum akal. Memudahkan kepahaman kita. Tu bahasa-bahasa. Kenapa tuan-puan? Kerana ilmu ini dia tidak berubah. Yang berubahnya adalah bahasa penyampai. Kenapa? Kerana bahasa ini dia mengikut kondisi masyarakat semasa. Kita tak boleh nak ambil bahasa yang 20 tahun dulu ataupun bahasa 100 tahun dulu. Ulama mengarang kitab ini pada zaman 100 tahun yang lampau menggunakan bahasa yang sesuai dengan kondisi masyarakat 100 tahun yang lampau. Maka ilmunya tetap tidak berubah, tetapi teknik penyampaian dan bahasa semasa yang perlu kita guna dan perlu kita update, yang perlu kita upgrade. Untuk apa? Supaya target kita jelas, tersasar. Maknanya orang yang mendengar dia boleh faham. Itu yang paling penting tuan-tuan. Sebab tu saya menggunakan bahasa moden lebih kepada rumus hukum akal yang perlu kita faham. Apa dia? Wajib bagi. Wajib bagi istilah. Makna apa tuan-tuan? Kalau tak nak guna wajib bagi, guna mesti ada. Mesti ada. Tu wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah Ta'ala itu mesti ada pada zat Allah Ta'ala itu sifat yang bernama qudrah. Tu. Wajib bagi Allah Ta'ala itu ada sifat qudrah. Ni dia dah bagi signal, iaitu ada. Wajib bagi Allah Ta'ala itu ada sifat mana? Qudrah, yakni sifat yang bernama qudrah. Qudrah tu nama mudah kita nak panggil. Jangan kata qudrah ni apa sifat lagi dah. Qudrah bukan sifat. Qudrah tu nama. Nama apa? Nama sifat. Jadi sifat tu diri. Adapun qudrah ni nama dia. Ciri. Ada sifat yang bernama qudrah. Sifat kita dah bahas selalu. Maqama bi ghairi. Suatu yang berdiri pada yang lain. Mana sifat tu dia kena berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dia tak boleh bercerai tangga. Sifat dia kena tupan zat. Si qudrah ni tumpan mana? Qudrah kena tumpan zat Allah Ta'ala. Dia tak boleh berdiri sendiri. Qudrah tak boleh berdiri sendiri. Dia bukan maqama bidhatihi. Tak. Dia maqama bighairi. Dia nak kewujudan dia itu, keberadaan dia itu, keberadaan sifat, kewujudan sifat, dia mesti ada pada diri. Dia mesti ada pada zat. Tapi kalau diri, kalau zat, dia keberadaan dia itu tak perlu menumpan orang lain. Tu dia panggil maqama bidzati. Sifat yang bernama qudrah. Wajib bagi Allah, wajib bagi dengan makna mesti ada pada zat Allah itu sifat yang bernama qudrah. Mana? Yang berdiri. Qudrah tu yang berdiri pada zatnya. Nya mana? Ta'ala tu badal. Ta'ala tu badal bagi nya. Zatnya, nya mana? Nya Allah Ta'ala. Yang dapat dengan dia, dengan sifat qudrah itu, mengada. Yang dapat itu, yang boleh berfungsi. Tu dapat dia nak cerita tentang fungsi qudrah, ta'alluq qudrah. Dia makna tuan-puan, makna qudrah, dia combinekan terus dengan peranan qudrah, fungsi qudrah ataupun ta'alluq qudrah. Ni. Baik, wajib bagi Allah Ta'ala itu dengan makna mesti ada pada zat Allah Ta'ala itu sifat yang bernama qudrah. Mana sifat qudrah ni? Yang berdiri. Yang berdiri ni tuan-tuan, dia panggil qaimatun, qaimun. Ni kena faham istilah bahasa-bahasa lama. Makna yang berdiri ni apa? Yang benar-benar ada. Tu status dia. Tu kita dah beri awal tadi. Apabila tuan-tuan faham jelas kali awal, makna wujud Qaimah tu signal dia ataupun message yang dia nak jelas, tanda yang dia nak jelas kepada kita, ini sifat ma'ani. Mana dia? Yang berdiri, yang benar-benar ada pada zat Allah. Qudrah ini dia kata yang berdiri qaimatun bidzatihi ta'ala, yang benar-benar ada pada zat Allah Ta'ala. Diri, ciri qudrah ini, sifat qudrah ini, dia benar-benar ada pada diri Allah. Seperti putih ini benar-benar ada pada
baju. Putih ini warna yang melekat di benam ni, melekat di baju. Maka putih ini orang panggil qa'imatun, berdiri ataupun ada, betul-betul ada di mana? Di baju. Tu. Dia panggil qa'imah. Qa'imah berdiri tu dengan makna yang benar-benar ada pada zat, pada diri Allah Ta'ala. Yang dapat ni dia nak cerita peranan. Dia nak cerita peranan. Baik. Peranan sifat qudrah. Ini nak masuk yang dapat dengan dia, yang boleh berfungsi. Dengan dia, dengan sifat qudrah ini, mana dia mengadakan. Tiap-tiap mungkin apabila ada sifat qudrah di zat Allah Ta'ala, kita sedang bincang ciri Allah Ta'ala yang ada ini, 7 ciri. Ciri pertama kita sedang bincang, nama dia ialah qudrah. Nama dia ialah pekuasa. Nama dia ialah, kalau bahasa kita panggil tenaga. Kalau orang bahasa saya, orang Kelantan panggil rain. Ada rain hari ni. Ada tenaga hari ni. Ada rain sebab tu gagah. Kenapa gagah nampak hari ni? Nampak gagah hari ni. Nampak kuat hari ni. Nampak semangat hari ni. Nampak kuat hari ni. Rasa ada rain sikit hari ni. Rasa ada tenaga sikit hari ni. Tu rain tu dia panggil qudrah. Sifat qudrah. Baik. Kita kena faham, sebelum kita faham fungsi tuan-puan, kita faham dulu. Yang kata sifat qudrah ni apa dia? Tu faham itu kunci pertama dulu. Poin yang pertama, faham sifat qudrah tu. Barulah kita faham fungsi dia. Fungsi tu info tambahan. Dia panggil ta'alluq, dia panggil peranan, dia panggil fungsi sifat yang ada. Ketujuh sifat yang ada ni tuan-puan, 7 sifat ma'ani, kecuali satu je, hayah, kesemuanya dia ada peranan, dia ada fungsi dia. Setiap ciri dia ada fungsi dia. Dia ada fungsi dia. Sebelum kita faham fungsi, bagi kita faham dulu ciri qudrah itu. Bagi clear satu-satu. Apa dia qudrah ni tuan-puan? Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Kesemuanya sama. Iradat pun ta'rif yang sama. Kalam pun ta'rif yang sama. Kenapa? Kerana dia termasuk ciri sifat yang sama, iaitu sifat wujudi. Apa dia? Qudrah ini satu sifat sifatun wujudiyatun, satu sifat yang statusnya, yang jenisnya betul-betul ada, qa'imatun bizati ta'ala, yang benar-benar ada di mana? Di zat Allah Ta'ala. Jadi yang kita panggil pekuasa. Qudrah ini, pekuasa ini, satu sifat yang betul-betul ada, yang benar-benar ada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mula masuk peranan. Mula masuk apa? Keupayaan. Apabila dia ada sifat pekuasa, dia ada keupayaan untuk berkuasa, untuk berperanan, untuk berfungsi. Apa fungsi dia? Kita nak tengok bidang tugas dia. Ini paling penting. Kita faham dulu pekuasa, kita faham dulu makna qudrah, kita faham pula fungsi dia. Apa dia fungsi dia? Fungsi dia, apabila dia ada sifat pekuasa, dia boleh ataupun dia ada keupayaan untuk berkuasa. Settle dua. Yang ketiga, kita tengok bidang tugas dia. Job dia apa? Dia ada keupayaan untuk berkuasa. Untuk berkuasa mengadakan apa? Ini pun kita kena faham. Jangan kita ambil borun, mengadakan semua benda. Tak. Dia lebih spesifik. Ada yang mengadakan, ada yang berperanan semua, dan ada peranan tertentu. Maka qudrah ini, dia berperanan hanya merujuk kepada perkara mungkin. Perkara mustahil, dia tak berperanan. Dan perkara yang wajib pada akal juga, dia tidak berperanan. Baik, serta tuan-puan, kita pergi step by step. Supaya kita punya cara, ada frame, ada kerangka untuk memahami sesuatu topik kecil itu. Baik, serta tuan-puan, saya akan ulang sekali baca makna qudrah, kemudian kita nak combinekan dengan apa? Combinekan dengan ta'alluq. Kita nak combinekan dengan peranan, kita nak combinekan dengan fungsi, ataupun dengan ta'alluq. Baik.
Ian ni dia nak cerita apa? Ian dapat dengan dia. Dengan sifat qudrah itu mengadakan. Ini ta'alluq. Ini signal ataupun tanda musannif nak cerita ta'alluq bagi sifat qudrah. Ta'alluq bagi sifat qudrah. Ini bahasa saya selalu sebut tuan-puan, dalam bahasa saya menggunakan bahasa yang mudah untuk faham. Sebab tu kalau sebenarnya ta'alluq ni kita nak terjemah kepada peranan dia tak terfaham. Kita nak terjemah kepada fungsi pun tak terfaham. Ta'alluq ni. Mudahnya kita panggil peranan sifat qudrah, fungsi sifat qudrah. Sifat berkuasa ini peranan apa? Peranannya untuk mengadakan segala mungkin. Itu sebenarnya orang panggil sebenarnya tak tepat. Mengadakan segala mungkin. Apabila dia ada sifat berkuasa, dia boleh berkuasa mengadakan segala mungkin. Itu bahasa mudahnya. Sebenarnya ta'alluq ni detail, saya tak berhasrat untuk jelas dalam online ni tuan-puan. Kalau di luar online tu kita boleh contin di dinding, boleh contin di whiteboard. Di antara muta'allaq dengan muta'alliq dan muta'allaq, di tengah itu dia ada ta'alluq. Itu sebenarnya pendetailan tentang ta'alluq. Tapi kita peringkat awal ni, oleh kerana level kita ni, level kita bukan tuan-puan lah, level yang biasa kita bahas di surau ni untuk program hari ni anak-anak muda kita ini bermula dengan level awal, level permulaan. Kita tak buka lagi tentang hubung kait di antara muta'alliq dan muta'allaq dan ta'alluq. Ta'alluq ni sebenarnya apa dia? Sebenarnya hubung kait ataupun perkaitan di antara muta'alliq dan muta'allaq. Itu dipanggil ta'alluq yang sebenar. Tapi bahasa mudah untuk kita mudah faham, kita menggunakan fungsi ataupun peran ataupun peranan. Baik. Apa fungsi sifat qudrah? Dia ada berkuasa, dia ada sifat berkuasa, dia ada keupayaan untuk berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa mengada apa? Segala mungkin. Job bidang tugas dia ada bidang tugas dia. Job qudrah ini bukan semua, tapi dia merujuk kepada perkara mungkin sahaja. Dia tak mengada perkara yang mustahil dan dia tak akan mengada perkara yang wajib. Ini perlu kita faham untuk menjawab tomahan dan da'yah ataupun panggil apa, strategi orientalis untuk memerangkap kita. Dia kata kenapa Tuhan tak boleh cipta anak dia, kenapa Tuhan tak boleh cipta isteri dia, sedangkan Tuhan kamu ini berkuasa. Tuhan kamu ini berkuasa. Kita ada sifat berkuasa, kita pula Tuhan ada sifat berkuasa. Tuhan boleh berkuasa mengadakan semua mungkin. Bukan semua mungkin, bukan semua mustahil. Tidak, semua mungkin sahaja, tidak termasuk mustahil dan wajib. Baik, tengok tuan-puan satu persatu. Yang dapat dengan dia dengan sifat qudrah itu. Apabila dia ada sifat berkuasa, dia ada keupayaan untuk berkuasa. Apa dia? Dia boleh berkuasa dalam perkara apa? Mengadakan tiap-tiap mungkin. Ini tiap-tiap perkara yang harus. Mungkin ni tuan-puan, tiap-tiap perkara yang harus bagi akal. Bukan perkara yang mustahil dan bukan perkara yang wajib. Perkara yang mustahil pada akal, perkara yang wajib pada akal, maka tidak termasuk dalam bidang tugas qudrah. Tidak termasuk di dalam bidang tugas qudrah. Sebab itu kita tak boleh kata Allah Ta'ala ini tak boleh buat anak dia, Allah Ta'ala ini tak boleh buat isteri dia. Kalau dah dia tak boleh buat, makna dia lemah. Ini orientalis yang kata kunci untuk orientalis jawab memerangkap kita. Kalau Allah Ta'ala tak boleh buat anak dia, maka Allah lemah. Kalau Allah Ta'ala tak boleh buat isteri dia, maka Allah lemah. Sedangkan Allah kamu ini berkuasa. Maka cara kita jawab yang tepat, Allah Ta'ala ini buat anak dia itu bukan bidang dia, bukan kerja dia, bukan takluk dia, kerana dia tak bertakluk kepada perkara mustahil. Buat anak dia tu termasuk perkara mustahil bagi akal. Buat isteri dia ini termasuk perkara mustahil bagi akal. Maka qudrah dia bertakluk kepada perkara mustahil bagi akal.
Dia tak termasuk perkara mustahil bagi akal. Dan dia juga tak bertakluk kepada perkara wajib bagi akal. Buat diri dia. Mematikan diri dia. Dia boleh buat ada Tuhan satu lagi. Dia tak bertakluk pada perkara yang wajib. Perkara yang wajib bagi akal. Dia hanya bertakluk pada perkara yang mustahil. Yang harus pada akal sahaja. Mengadakan segala perkara harus. Mengadakan segala makhluk. Segala perkara harus bagi akal ini. Boleh. Kenapa? Kan itu tugas dia. Itu termasuk bidan tugas qudrah. Dan meniadakan dia kan perkara mungkin. Mengada dan meniada itu atas. Tu. Mengadakan tiap mungkin dan meniadakan tiap tak mungkin ini atas muwafaqah iradahnya ta'ala. Iradahnya Allah Ta'ala yang bersifat dengan maha tinggi. Ta'ala. Jadi dia nak buat ni, ataupun dia mengadakan perkara mungkin ni, mengada tu, muafakat yang ni matching, selari dengan apa? Dengan iradat dia. Dengan apa yang dia dah decide. Apa yang dia tentu. Bukan dia buat, clash dengan apa yang dia tentu. Tidak. Dia buat ini akan match, akan selari dengan apa yang dia dah tentu dalam ilmu dia. Ini dia panggil hubung kait di antara sifat qudrah dengan sifat iradah dan sifat ilmu. Kita panggil sifat tiga serangkai. Kita panggil ciri tiga serangkai ini saling ada hubung kait. Apa yang Allah buat ini bertepatan dan selari ataupun matching dengan apa yang dia decide. Dan apa yang dia decide ini dia tak berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil ilmun. Itu dia panggil cara untuk kita faham di antara hubung kait ketiga-tiga sifat ataupun ciri yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia tentu nak buat kita ini selari dia buat kita ini selari dengan apa yang dia plan, apa yang dia dah tentu, apa yang dia dah decide awal, apa yang dia dah dalam decide awal dan iradah dia, ketentuan dia. Kalau dia buat kita ni, dia buat kita tinggi, maka tak ada panjang. Dia buat kita tinggi, tak ada rendah. Dia buat kita putih, tak ada hitam. Maka selari dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tiada mengada dan tiada meniada oleh Allah Ta'ala akan sesuatu, akan tu jadi maf'ul. Akan sesuatu apa? Sesuatu yang maujud. Artinya tiada mengada dan tiada meniada oleh Allah Ta'ala akan sesuatu yang maujud itu, melainkan barang yang sudah ia Allah tentu, yakni iradah. Tentu akan dia, akan sesuatu tu, tentu itu, bila? Pada azali. Jadi, artinya tiada mengada, tidak, Allah Ta'ala tak akan mengada dan tak meniada kita ini, sesuatu yang maujud ini, melainkan barang yang sudah ia Allah Ta'ala itu tentu. Allah dah plan di dalam ketentuan Allah Ta'ala bila dia azali lagi. Dia azali lagi, dia ada plan awal, kemudian apabila tiba hari yang tanjis, hari yang dia nak mengada, dia akan mengadakan berdasarkan apa yang dia plan. Dia mengada dengan sifat qudrah, dia plan ini, dia decide ini dengan sifat iradah. Dan dia mengada ini berdasarkan plan dia dengan sifat iradah dan berada di bawah kepengetahuan Allah Ta'ala. Tu. Baik, settle tuan-tuan. Dan mustahil, last sekali. Ini penutup tuan-tuan. Ini penutup. Baik, kita dah hampir sejam. Ini penutup. Dan mustahil lawannya, lawan qudrah. Mustahil lawan qudrah itu lemah. Lemah itu mustahil. Lemah itu mustahil. Benda yang tidak layak pada Tuhan. Itu panggil lemah.
Dan sabit pada Tuhan itu dengan lemah itu apa? Dinamakan istihalah. Bermula dalil baharu. Lemah tu mustahil. Adapun tak lemah tu istihalah. Tak lemah itu istihalah. Bermula dalilnya dalil qudrah. Baharu alam. Dalil qudrah ini baharu alam. Dan firman Allah Ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya dan iaitu Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu perkara maha berkuasa mengadakan, ini memperbuatnya apa-apa yang ia Allah kehendak. Jadi Allah ni kulli syai'in qadir, tiap-tiap sesuatu itu qadir, ia maha berkuasa, bersifat dengan berkuasa. Apa mana? Apabila dia ada sifat berkuasa yang ada di diri dia, maka dia mampu, dia boleh berkuasa mengadakan sesuatu itu mengikut kehendak dia, mengikut apa yang dia decide di azali lagi. Baik, settle tuan-puan. Dan ke-8 insya-Allah kita akan bincang lain kali selepas ini, insya-Allah dalam kuliah yang akan datang, iaitu sifat ma'ani yang kedua ataupun sifat Allah Ta'ala yang ke-8 yang bernama iradah. Ini juga sifat ma'ani. Kita boleh faham. Sebab itulah hari ini agak panjang kita jelaskan konsep ma'ani supaya setiap sifat-sifat lain tak perlu lagi kita bahas. Kenapa? Kerana asasnya sama. Apabila kita faham wujudi, kita faham makna wujudi, kita faham pembahagian wujudi, kita faham konsep wujudi, insya-Allah dia lebih clear. Kenapa? Kerana setiap makna sama. Setiap makna sama. Apa dia? Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Itu awal tu sama. Yang membezakan di belakang tu. Macam kalau qudrah dia panggil yata'atta biha. Ijad kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradah. Jadi kesimpulan tuan-tuan hari ini kita belajar, qudrah ini dia satu sifat yang betul-betul ataupun yang benar-benar ada. Di mana ada di diri Allah Subhanahu wa taala. Kita dah faham apabila sebut qudrah ini satu sifat yang betul-betul ada. Qudrah ini kita panggil perkuasa ni tuan-tuan. Perkuasa ini kita panggil satu sifat yang betul-betul ada di diri Allah. Kita dah tahu apabila kita panggil satu sifat yang ada, maknanya kita dah faham konsep wujudi. Kita pun boleh terjemah dengan tepat, iaitu satu sifat yang betul-betul ada di diri Allah Ta'ala. Dengan adanya sifat perkuasa ini, membolehkan ataupun berkeupayaan, Allah berkeupayaan untuk mengadakan tiap-tiap sesuatu perkara mungkin dan meniadakan tiap-tiap sesuatu perkara mungkin. Titik. Dalam dia punya makna itu tuan-puan, kita dah boleh panggil asinkan, boleh bahagikan beberapa perkara penting. Apa dia? Di antara kita faham dalam makna ringkas ini, kita faham makna sifat dan kita faham fungsi sifat. Kita faham makna sifat dan kita faham fungsi dia. Dalam dua takrif yang ulama buat, sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala yata'atta biha kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradah. Di dalam ta'rif yang ulama buat ini, dia mengandungi makna sifat qudrah dan juga fungsi ataupun ta'luk sifat qudrah. Jadi kesimpulan tuan-puan, kita faham dua benda ini. Satu makna qudrah, yang kedua fungsi qudrah untuk lebih jelas. Makna qudrah ni apa tuan-puan? Perkuasa ini
Bahasa kita ni, kalau kita ni orang makhluk ni tuan-puan, kita ni pekuasa ni kita panggil rim lah. Kita panggil tenaga dalaman kita. Apabila kita ada rim, kita ada tenaga tuan-puan, kita boleh kita rasa bertenaga. Apabila kita ada kekuatan dalaman kita ini, rim ini, maka menyebabkan kita rasa bertenaga. Kita rasa kuat. Kita boleh melangkah. Kita boleh berjalan, kita boleh bergerak. Kenapa? Kenapa kita boleh melangkah? Kenapa kita boleh angkat kaki? Kenapa kita boleh angkat tangan? Kenapa? Kerana kita ada sifat kudrah. Tapi bukan melangkah, bukan perbuatan gerak, bukan perbuatan berjalan. Bukan perbuatan itu merujuk kepada sifat. Bukan. Yang kita nak faham sifat ini dia pekuasa yang ada dalam diri dia. Walaupun dia tak berfungsi, dia tak berperanan, dia tak berjalan, dia tak angkat kaki, dia tak melangkah, dia tetap ada sifat kudrah. Melangkah itu perbuatan dia. Melangkah itu fungsi dia. Apabila dia ada sifat tuan-puan, dia ada sifat dalaman, dia boleh takluk. Tapi kita nak faham dulu, jangan faham takluk lagi, kita faham sifat dulu. Jangan faham takluk lagi. Faham sifat dulu. Ini kesimpulan tuan-puan. Bagi kita faham sifat dulu, baru kita faham takluk dia. Nak cerita, walaupun tak bertakluk, tak nampak peranan, tak nampak fungsi, tak nampak takluk, tapi kita faham dah sifat kudrah yang ada pada diri Allah, kita faham. Itu yang paling penting. Walaupun sifat kudrah itu ada, walaupun tak nampak takluk dia, tak nampak peranan dia, tak nampak fungsi dia, tapi kita faham yang Allah Ta'ala ini ada sifat yang bernama kudrah, yang bernama pekuasa, di mana yang benar-benar ada, yang betul-betul ada di diri Allah Ta'ala. Apabila ada sifat kudrah ini tuan-puan, dengan sebab sifat kudrah ini ada, Allah Ta'ala berkeupayaan. Allah Ta'ala berkeupayaan untuk apa? Untuk mengada. Maka keupayaan untuk mengada, itu dipanggil peranam dia. Keupayaan untuk mengada dan meniada sesuatu perkara mungkin, itu peranam dia. Walaupun dia tak mengada lagi. Dia plan dah siap. Dia tak tanjis lagi. Dia tak mengadakan lagi. Tapi ada ke sifat kudrah pada Allah? Ada. Itu yang pertama, step pertama, tuan-puan, kita kena faham dulu makna sifat kudrah, baru kita yang kedua, kita lanjutkan ataupun kita panjangkan, kita detailkan, kita elaborate lebih lagi, iaitu kita faham peranam dia. Walaupun tak berperanam lagi, tapi dia dah ada kudrah. Dia ada keupayaan untuk berperanan. Dia ada keupayaan untuk bergerak. Macam kita tuan-puan. Kita ni ada tak kudrah dalam diri kita? Ada. Ada tak sifat berkuasa dalam diri kita? Ada tenaga tak kita? Ada rain tak kita? Ada. Walaupun kita tak bergerak, duduk diam. Walaupun kita tak bergerak, tak melangkah, tak berjalan, duduk diam saja. Tak bergerak apa lagi? Baik, ada tak sifat kudrah pada kita? Ada. Jangan kita faham nak kena bergerak baru dia ada sifat kudrah. Tidak. Tu cara kita nak faham satu step by step. Jadi kita faham dulu sifat kudrah, kita faham dulu kita ada tenaga, walaupun kita tak melangkah, walaupun kita tak bangun lagi, walaupun kita tak angkat tangan. Boleh tak kita nak angkat tangan? Boleh. Kenapa boleh? Kerana kita ada rem. Tapi kenapa kita angkat? Kita tak nak angkat lagi. Boleh kita kata lemah tak kita? Tak lemah. Kenapa tak lemah? Kerana kita ada tenaga, kerana kita ada rem. Kerana kita kuat, cuma kita tak bangun, cuma kita tak berjalan lagi, cuma kita tak bergerak lagi. Walaupun kita tak bergerak, walaupun kita tak berjalan, tak angkat tangan, tapi ada tak sifat kudrah pada kita? Ada sifat kudrah. Itu cara kita nak faham konsep kita, konsep makhluk, untuk lebih memahami tentang ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Barulah yang kedua tuan-tuan, kita faham pula peranan dia. Kita faham peran. Apabila Allah Ta'ala ada sifat kudrah, ada sifat berkuasa dalam diri dia, dia ada keupayaan untuk berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa mengada dan meniadakan. Job dia, bidang tugas dia apa? Perkara mungkin saja. Kudrah ni tuan-puan, dia tak masuk semua. Dia tak mengada dan meniada perkara mustahil. Tak. Dia tak mengada dan meniada perkara
perkara yang wajib. Jadi saya pagi ni tuan-puan, saya nak ringkas, saya tak nak bagi contoh lagi, dah tak nak ulang contoh perkara mustahil, perkara wajib, perkara yang harus pada akal. Tapi penting tuan-puan, penting 3 benda basic itu, rumus pada akal, sifir hukum akal, sangat penting untuk kita faham. Kenapa? Kerana dia akan digunakan, rumus itu, sifir itu akan digunakan sepanjang kita belajar ciri-ciri ketuhanan sampai kalam ataupun sampai maknawiyah. Penting. Jangan kita bertukar. Sebab saya pernah dengar, ini dah habis tuan-puan, dah habis. Jadi kesimpulan saya dah buat, sebelum saya nak last kali ni, kesimpulan apa yang nak saya buat, kesimpulan pertama nak kena faham qudrah. Kita faham makna qudrah, yang keduanya barulah kita faham peranan qudrah. Kita faham fungsi qudrah. Fungsi qudrah. Apabila Allah ada keupayaan, Allah Ta'ala ada sifat qudrah, maka dia ada keupayaan untuk mengada dan meniadakan. Mengada dan meniada ni, apa bidan tugas qudrah, apa peranan khusus dia? Iaitu dia hanya mengada dan meniada perkara yang mungkin sahaja. Tidak termasuk perkara mustahil, tidak termasuk perkara yang wajib. Saya rasa lebih clear. Saya rasa tuan-puan dah clear. Kalau tak clear lagi, insya-Allah kita akan ulang balik iradah. Kita akan ulang lebih detail contoh. Hari ni tak sempat saya nak bagi contoh. InsyaAllah iradah kita ulang lagi. Sebab tu kenapa saya tak bagi contoh hari ni? Kerana kita banyak lagi, ada 6 lagi. Ada iradah sampai kalam. Kita nak bagi contoh ta'alluq. Saya dah tempat lain, saya dah banyak kali bagi contoh ta'alluq. Apa dia muta'alliq, apa dia muta'allaq, ta'alluq tu apa dia? Ta'alluq tu apa dia, saya dah bagi. InsyaAllah saya akan bagi lagi supaya clear. Bagi contoh, saya biasa banyak sebelum ni saya bagi contoh lampu. Ta'alluq lampu, apa ta'alluq lampu, apa muta'allaq lampu, apa muta'alliq lampu. Jadi kita nak faham apa? Kita nak faham tentang ta'alluq yang ada pada Tuhan. Baiklah sekali tuan-puan, apa saya nak sebut? Saya nak sebut tuan-puan, iaitu rumusan itu sangat kita kena jaga. Rumusan hukum akal, sifir hukum akal kita kena ingat balik. Kenapa? Kerana bidan tugas ma'ani, bidan tugas sifat ma'ani, dia akan ada hubung kait dengan 3 sifir hukum akal. Wajib bagi akal, mustahil bagi akal, harus bagi akal. 3 rumus ini kita kena ingat balik. Yang saya pernah bagi sifir dulu, masa di awal-awal dulu, kita pernah bagi wajib bagi akal, apa rumus dia, mustahil bagi akal, apa rumus dia, harus bagi akal, apa rumus dia. Mesti ada tiap-tiap barang yang ada, mesti tiada tiap-tiap barang yang tiada. Jadi itu rumus kembali. Sebab apa tuan-puan? Sebab saya biasa dengar ada apabila dia tak clear 3 benda ini, saya biasa dengar ada orang mengajar, dia memberi contoh yang lari daripada rumus. Ini bahaya tuan-puan. Sebab tu saya nasihatkan untuk diri saya dan tuan-tuan lain, asatizah lain, beramanahlah kita dalam ilmu tauhid ini. Kalau kita agak tak berapa clear, kita agak tak berapa confirm, tak berapa confident, kita tinggalkan. Termasuk dia kita tak perlu sharing, tak perlu ajar sekira diri kita pun tak berapa clear. Sebab itu kita ambillah dengan guru kita dan kita tambah melalui bacaan itu, tambah untuk lebih mantap. Jangan kita berguru tak habis, kemudian kita baca sendiri, faham sendiri, kita bagi contoh sendiri. Ada saya dengar daripada beberapa orang asatizah dia mengajar, dia kata rumus, dia tak cerita rumus hukum akal, cuma dia cerita contoh wajib bagi akal. Mesti bagi akal ini contoh. Yang kita belajar mesti bagi akal ini contoh dianya sifat yang ada pada Tuhan. Sifat yang ada pada Tuhan. Adanya Tuhan itu mesti. Wajib bagi akal. Bukan contoh, ada saya dengar dia bagi contoh apa tuan-puan? Dia kata contoh wajib bagi akal. Akal kita boleh terima, Allah Ta'ala ini akan mencipta manusia dan Allah Ta'ala akan ciptakan rezeki kepada manusia. Ini bahaya tuan-puan. Ini sangat bahaya. Allah Ta'ala cipta manusia bukan wajib pada akal. Tapi dia kata ini akal boleh terima. Dia kata Allah Ta'ala cipta manusia. Dan Allah Ta'ala cipta rezeki. Jangan bimbang. Dia kata rezeki ni Allah cipta manusia, Allah akan cipta rezeki. Jangan takut kepada rezeki. Kerana rezeki ni Allah Ta'ala dah cipta siap untuk kita. Itu wajib bagi akal. Ini salah tuan-puan. Bukan Allah Ta'ala cipta rezeki bagi kita, bukan wajib bagi akal. Allah Ta'ala cipta manusia ini bukan wajib bagi akal. Itu harus bagi akal.
Allah cipta rezeki harus bagi akal. Dia kata Allah Ta'ala cipta manusia, cipta rezeki, tak ada orang mati kelaparan. Tak ada orang mati kelaparan, jangan bimbang bab rezeki. Dia kata Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepada kita. Itu wajib bagi akal. Ini bahaya tuan-puan. Ini bahaya. Sebab itulah kita nasihat kepada tuan-puan, pilihlah yang betul-betul, biar ada jelas guru dia. Kadang-kadang hari ni tuan-puan, kita kesian kepada netizen. Orang yang baru nak berjinak dengan agama, maka dia tengok mana-mana ustaz yang mengaji kitab, dia akan follow. Mana-mana ustaz yang follower ramai, yang view ramai, beratus kali dia mengajar, bagi dia ini ustaz yang bagus. Menyebabkan dia follow, dan terkadang saya biasa dengar, ini bukan orang cerita kat saya, cuma orang cerita nama saja kat saya, dia suruh saya dengar. Dia kata, betul tak ustaz ni mengajar. Dia baca kitab Aqidatun Najin, dia baca kitab sekian-sekian, dia bagi contoh sekian-sekian. Saya kata ini sangat lari, contoh ni pun dah tak betul. Bagaimana kita nak faham hak takluk? Kalau bab wajib rumuh hukum akal, sifir hukum akal ni kita kena clear awal. Sebelum kita bincang bab ta'alluq, sebelum kita bincang bab muta'alliq, sebelum kita bincang bab muta'allaq. Bagi kita jelas dulu. Jadi bahayanya netizen, bukan bahaya ustaz tu pun memang bahaya diri dia. Tetapi yang bahaya lagi sesaknya tuan-puan, dia menyesatkan diri dia dah tak betul, dia menyesatkan orang lain pula pegang dalam keadaan tak betul. Sebab itulah saya selalu nasihat kepada diri saya dan orang lain, kita amanahlah dengan penyampaian ilmu. Kalau kita mengaji, kalau boleh tu, sebab tu kita kena mengaji bagi habis dulu. Sebab tu bahaya tuan-puan, orang mengajar ilmu akidah ini, kalaulah dia tak mengaji ilmu akidah secara berguru, haram ke atas dia mengajar. Tapi dia tak tahu. Dia tu excited juga nak mengajar. Ini bahaya hari ni, trend mengajar ni banyak tuan-puan, mudah. Saya tak berminat sangat mengajar. Sebab tu saya, kalau tak suruh tak mengajar tuan-puan, saya tak berminat mengajar ni. Sebab ramai orang lain dah mengajar. Saya tak boleh sangat. Jadi orang lain yang dah boleh, kita dahulukan orang boleh. Kalau diri kita pun tak berapa confident, jangan. Amanahlah kita dengan ilmu, takutlah kita dengan kesalahan. Baik kita tak mengajar daripada kita mengajar sesat. Dan kalau kita nak mengajar juga bagus, mengajarlah apa yang kita tahu sahaja, kita ambil daripada guru yang betul-betul confident. Jangan apa yang kita faham. Walaupun kita ada degree, walaupun kita ada master tuan-puan, bukan bermakna kita boleh faham kitab tanpa kita ambil daripada guru. Tidak. Metod kita mengajar, pengajian kita, PMP kita, pengajian dan pembelajaran dalam ilmu turas, kita kena mengaji secara berguru. Baru boleh kita tambah, kita baca kitab. Kita baca kitab hanya sebagai tambahan kepahaman kita. Apa yang kita dah faham. Bukan kita baca, ambil dengan guru separuh jalan, kita tak continue, tak habis kitab kita pun, kemudian kita baca, kita andai sendiri. Ini yang bahaya. Sebab tu kita boleh faham tuan-puan, kalau orang baca kitab, dia goreng sendiri, dia tambah sendiri, kita boleh faham. Kita boleh tahu ini tambahan daripada dia yang agak lari daripada perbahasan para ulama. Sebab tu kitab ni tuan-puan, dia ada konten dia, dan konten itu tak boleh diubah. Konten itu tak boleh diubah. Ya. Puan Nur Hidayah kata al-ilmu bit-ta'allum. Itu sangat penting. Ilmu kena mengaji. Kadang-kadang kalau orang dulu tuan-puan, ini nasihat saya dan untuk diri saya sendiri, dan sebab tuan guru saya sangat menekankan benda ni. Memang tok guru ni macam tuan guru saya pun selalu disebut, apabila khatam kita ajarlah orang. Apabila ajar kita ajarlah orang. Ia untuk apa? Untuk kita jaga ilmu kita dan untuk kita bantu orang lain. Tapi sekiranya kita dah mantap, kiranya kita dah belajar khatam berkali-kali, kita dah mantap, dah rasa, baru kita boleh ajar. Jangan kita rumuh hukum akal pun kita tunggan balik. Orang panggil apa? Pening. Rumuh hukum akal pun kita pening. Contoh pun bertukar bertakir. Harus akal kita kata wajib bagi akal. Maka itu tak boleh lagi tuan-puan. Sangat-sangat tak boleh lagi untuk mula kita mengajar. Menyesatkan orang lain. Itu bahaya. Kalau dulu tuan-puan, dulu orang nak mengajar ni, kita kena tanya siapa guru dia. Kalau dia tak boleh cerita guru dia, kalau orang dulu dia tak mengaji. Kita nak mengaji dengan guru kita ni, kita kena tahu guru kita murid siapa. Ini trend orang dulu. Orang ini tak ada dah tahu apa hari ni sebab dia tak tahu. Dia tengok view aja, view tinggi yang dia follow. Tengok nampak ikut KPI dia. KPI dia ni, dia ni bagus, ustaz ni, ceramah dia sedap. Sedap itu ikut siapa? Ikut KPI dia lah.
Bukan sebab dia bukan zero. Mana boleh dia nak nilai orang sebab dia pun zero dalam ilmu akidah. Contoh dia nak nilai ustaz ni hebat dalam ilmu akidah, dia kena ada ilmu akidah. Baru dia boleh nilai orang, boleh KPI kan orang. Tapi kalau dia sendiri pun ilmu akidah baru nak mula, mana mungkin dia boleh letakkan KPI ustaz ni hebat dalam ilmu akidah. Itu kita. Jadi kita nak tahu ilmu hebat tak hebat, kena tanya orang yang hebat. Kena tanya guru. Sebab tu trend dulu tuan-tuan, nak mengaji dengan guru ni kena tanya, ni siapa guru dia? Siapa guru dia ni? Oh, guru dia ni apa nama ni Pak Da'i. Oh, guru dia ni Syekh Abdullah At-Tariq. Oh, guru dia ni Tok Kenali. Oh, guru dia ni Pak Cuhim. Oh, guru dia ni siapa? Guru dia ni Abdullah Fahim. Jadi orang nak kenal guru dia. Hari ni kalau kita tanya guru mengaji kat mana? Alah, mengajilah sikit-sikit. Tanya guru sampai ke sudah tak beritahu siapa guru dia. Maknanya guru yang betul-betul solid tu dia tak ada. Ini problem tuan-puan. Menyebabkan dia jemput sikit dan dia goreng dia rempah jadi nasi kerabu. Ini bahaya. Wallahu a'lam tuan-puan. Terima kasih kepada tuan-puan di luar sana dan terima kasih kepada tuan-puan pihak pengajar khususnya yang mengadakan kuliah seperti biasa. Mudah-mudahan orang lain juga dapat mengambil kesempatan dan saya juga tuan-puan boleh berada di dalam majlis ilmu bersama tuan-puan. Itu sahaja peranan hajat kita. Bukan nak mengajar sangat pun tuan-puan, tapi nak bersama-sama memeriahkan majlis ilmu. Tuan-puan ada, saya ada dan boleh kita sama-sama berada dalam majlis ilmu yang sangat besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sangat besar ganjaran dia. Mudah-mudahan kita walaupun secara online tuan-puan, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan di tempat yang ada ilmu, tempat yang dibacakan ilmu padanya. Walaupun kita berada di tempat venue, di tempat masing-masing, tapi kita yakin Allah Ta'ala akan turunkan rahmat pada tempat yang dibacakan ilmu dan Allah Ta'ala akan turunkan keberkatan pada tempat yang kita perbesarkan ilmu. Terima kasih sekali lagi tuan-puan yang join kita pada pagi ini dan terima kasih kepada pihak penganjur kita, Gen Anak Muda, tahniah dan syabas. Teruskan Gen Anak Muda ni sepatutnya orang yang mesti committed untuk apa tuan-tuan, generasi penerus pengajian kitab Turas. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan untuk terus berada sampai mati, berada dalam dunia ilmu, bagi membesarkan ilmu, memartabatkan ilmu dan meneruskan ilmu kita. InsyaAllah tuan-tuan, inilah kekuatan kita dan inilah income kita. Inilah dia punya pendapatan yang kita akan bawa ke akhirat kelak. Tidak ada pendapatan lain melainkan pahala yang kita damba daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Qabbal ya karim. Baik, masih semua terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi.